Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم ربي تمم بالخير. أما بعد. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada pagi ini kita masih lagi diberikan peluang kehidupan, kesihatan dan afiat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat kita berkumpul pada pagi ini di dalam pengajian kuliah ilmu kita. Dan insya-Allah untuk pagi ini kita akan menyambung semula untuk tadabbur kita menerusi suratul Nisa. Ya, suratul Nisa iaitu pada ayat yang ke 13. Ya. Baik. Kita lihat pada ayat 13 dan ayat yang ke-14. Ayat yang berbicara berkenaan dengan ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullah ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat mafhum daripada dua ayat yang kita bacakan daripada firman Allah Ta'ala. Kata Allah, tilka, itulah batas-batas ketetapan hukum Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalam syurga itu, dan itulah kemenangan yang paling besar. Dan barang siapa pula mendurhakai Allah dan Rasulnya serta melanggar batas-batas hukumnya, nescaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Dia kekal di dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan. Okey, ini ada dua ayat yang Allah Ta'ala berbicara kepada kita tentang sempadan Allah ataupun batasan Allah. Sebab tu dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW ada menghuraikan kepada kita
bahwasanya bagi Allah Ta'ala ini ada sempadan kawasan larangan. Sempadan kawasan larangan itu disebut sebagai ketetapan hak Allah. Lepas tu dalam hadis 40 kalau kita belajar, kita ada satu hadis tu dibawakan oleh Imam Nawawi, ala wa inna likulli malikin hima wa inna himallahi maharimuhu. Kata Rasulullah SAW, bagi setiap raja itu ada hak-hak tersendirinya yang menjadi larangan kepada orang lain. Adapun larangan hak bagi Allah itu adalah perkara-perkara yang dilarang olehnya. Maksudnya setiap raja, setiap pihak berkuasa, dia adakan tempat-tempat kawasan border yang kita, privacy dia yang kita tak boleh ganggu. Kita tak boleh masuk. Ya, kalau kita masuk, biasanya ada satu spanduk, dia letak gambar, ditembak kan. Tapi sebenarnya tak ada pun senapang kat situ. Cuma dia nak memberitahu itu adalah kawasan larangan. Maka di sisi Allah Ta'ala juga ada sempadan larangan itu. Orang yang bertakwa, kata Nabi SAW, mereka tidak akan menghampiri kawasan larangan itu, apatah lagi memasukinya. Tapi ada sebahagian manusia yang tidak bertakwa, dia bermain-main di sempadan itu walaupun dia belum masuk. Dan ada sebahagiannya sudah pun berada dalam sempadan itu dan tidak keluar. Jadi ini adalah peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Pertama kita lihat daripada ayat ini. Ayat ini Allah berbicara tentang ketetapan batasan hak-hak Allah yang telah Allah tetapkan kepada hamba-Nya dan tidak akan berubah. Bila kita sebut tentang hududullah, hudud ini kata plural, bagi singular dia haddun. Apa makna had? Had ini maknanya batas. Ya, had ni maknanya batas. Kalau hudud plural lah, maknanya batasan-batasan. Banyaklah batasan tu, bukan satu, tapi ada banyak. Apakah itu had? Macam mana kita nak faham apa maksud had? Had itu para ulama menghuraikan maksudnya adalah hak Allah yang ditetapkan batasnya dan ketetapannya ke atas hamba-Nya. Apa itu had? Hak Allah. Nak faham mudahnya, had itu maknanya hak Allah, huququllah, hak Allah yang Allah tetapkan batasannya ke atas hamba-Nya, untuk hamba-Nya melaksanakannya dan tidak melanggarinya. Kita kena jaga hak itu dan kita tak boleh mencerobohinya. Itu makna had. Tetapi had Allah Ta'ala ini ada 3 bahagian yang dipecahkan oleh para ulama. Ya, hak Allah Ta'ala ini ada 3 bahagiannya, jenisnya. Yang pertama iaitu hak Allah akan larangan-larangan dan perkara yang diharamkannya. Semua benda yang Allah haramkan, semua benda yang Allah tegah, itu namanya hudud. Lepas tu kita kena faham hudud ni konteksnya luas. Sebab kebiasaan kita faham hudud itu hanya dalam bab jenayah Islam, perundangan jenayah Islam. Tapi sebenarnya tidak, hudud ni luas. Pertama, apa itu hudud? Semua perkara yang Allah larang, tegah dan haramkan, itu juga adalah hak Allah. Minum arak, hudud. Sebab tu Allah larang kita langgar hak Allah. Sebab arak itu dihalalkan dalam syurga, tapi diharamkan di dunia. Kenapa Allah haramkan? Itu hak Allah. Kita tak boleh nak mempersoalkan. Tapi kita tak nafikan
Apa yang Tuhan larang itu pasti ada asbabnya. Ya. Demikian juga menutup aurat. Allah larang kita membuka aurat. Boleh tak kita persoal? Tak, hak dia. Macam kita pergi sekolah, sekolah letakkan batas ataupun undang etika dia. Nak masuk sekolah kena pakai uniform sekolah. Boleh tak kita bersoal? Saya tak sukalah uniform ni, saya nak uniform lain. Kalau nak uniform lain, cik pergi sekolah lain. Sebab itu undang-undang sekolah. So kena follow the rule lah. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala empunya alam, empunya diri kita. Dia ada hak untuk menetapkan dress code kepada kita. Tu hak dia. Kita tak boleh kata, oh, hak saya macam mana? Hak saya nak tunjukkan diri saya kepada orang, kan? Tak boleh kita berbicara hak kita sedangkan kita tidak memiliki diri sendiri. Kita milik ke diri kita? Kita milik diri kita ke? Tak, kan? Kita tak memiliki diri kita pun. Kalau kita milik diri kita, tak ada siapalah yang datang pada pagi ni yang nak tua, betul kan? Mesti semua nak muda, kan? Semua kekal muda. Tapi kita tak boleh memilih, kerana Allah Ta'ala dah jadikan kehidupan kita sedemikian, ya? Yang kedua, termasuk dalam had Allah Ta'ala itu adalah segala perkara-perkara yang Tuhan wajibkan. Segala perkara-perkara yang Allah perintahkan, yang Allah suruh, yang Allah izinkan, itu juga termasuk dalam hak Allah. Dia merangkumi yang wajib, dia merangkumi yang sunat, dia merangkumi yang harus. Benda yang Allah izinkan kita buat, benda yang Allah wajibkan kita buat, benda yang Allah galakkan kita buat, itu juga hak Allah yang kita tak boleh nafi, kita tak boleh larang orang. Contoh kalau orang tu nak sembahyang sunat, kita nak larang, tak boleh. Itu hak Allah, kita tak boleh melarangnya ataupun menghentikannya. Dan yang ketiga, hak Allah atau hudud itu adalah perkara-perkara, yang ni ada pecahannya. Yang ketiga ni adalah perkara-perkara yang telah ditetapkan kadarnya. Perkara-perkara yang telah ditetapkan kadarnya, dipanggil hudud al-muqaddarah. Yang tadi, yang pertama tadi tu hudud al-muharimah, benda yang Tuhan larang. Yang ketiga hudud al-ma'murah, yang disuruh. Dan yang ketiga adalah al-muqaddarah, yang telah ditentukan kadar dia. Contoh apa? Bilangan rakaat salat. Allah dah tetapkan kadar rakaat, tak boleh kita mandai-mandai ubah. Tu hak Allah. Allah kata solat subuh kepada aku 2 rakaat. Boleh tak kita buat 1? Tak boleh. Nak buat 4 pun tak boleh. Kurang pun tak boleh, banyak pun tak boleh. Sebab Allah dah tetapkan kadar dia banyak tu. So kita tak boleh nak mengubah suai dia. Demikian juga termasuk waktu solat pun kita tak boleh ubah, kan? Tak boleh tak Ustaz, maghrib ni panjang sikit, kalut lah Ustaz. Tak boleh. Sebab tu Allah dah tetapkan tempoh waktu dia. Ya, itu dipanggil al-muqaddarah. Ya. Termasuklah ayat sebelum ni yang kita bincang ni, iaitu ketetapan kadar pusaka. Itu pun Allah dah tetapkan, sama macam bilangan rakaat tadi lah. Itu pun dimasuk dalam al-muqaddarah. Allah dah tetapkan suami mati, isteri dapat berapa, isteri meninggal, suami dapat berapa, mak ayah dapat berapa. Yang tu tak boleh diubah sampai kiamat, forever and ever. Siapa ubah, sama ada dia sengaja berubah ataupun dia mengubah kerana dia rasa benda tu tak relevan, murtad, kafir. Sebab dia mengambil hak Allah.
Tak boleh. Ya. Itu tak boleh. Kalau dia rasa macam tak sesuai, bukan tak sesuai, dia membantah benda tu, dia rasa tak kena dengan sikap anak dia nanti. Kita dah bincang sebelum ni kan, takut anak dia berbalah, tak puas hati. Allah ada sediakan penyelesaian yang lain. Ni kita dah bincang melalui hibah kan, dan sebagainya. Okey. Selain daripada muqaddarah, dia ada satu lagi dipanggil sebagai radi'ah. Ketetapan Allah dalam apa kita panggil, di dalam pencegahan. Tadi ketetapan bilangan, qadar. Yang ni ketetapan dalam pencegahan. Ini pun hak Allah yang tak boleh untuk dipersoalkan. Tak, dia 3. Yang nombor 3 tu pecah 2. Macam tu. Yang nombor 3 tu pecah 2. Ketetapan pencegahan. Seperti mana yang ni baru banyak masuk dalam bab jinayah. Contoh, Allah nak cegah daripada berlaku pembunuhan, adanya qisas, ada bunuh balik. Kemudian Allah nak cegah orang minum arak, ada hukuman sebat. Nak cegah mencuri, potong tangan. Nak mencegah orang keluar Islam, hukum bunuh. Nak mencegah orang berzina, sebatan atau rejam. Ini hak Allah, tak boleh kita pertikaikan. Tak boleh. Tapi kalau kita tak pertikai hak tu, tapi cara pelaksanaan dia kita nak ubah, boleh tak? Cara pelaksanaan dia boleh ke tak boleh? Kita tak ubah, tapi kita cara melaksanakan tu kita adjust sikit lah. Contoh contoh umpamanya orang yang sudah berkahwin muhsan, dia berzina, hukum dia apa? Rejam. Ditanam jasad dia separuh badan, kemudian dia ambil batu, ditutup kepalanya, lalu direjamnya sampai mati. Ya. Tapi boleh tak nak tukar cara pelaksanaan dia itu dengan cara yang lain? Contoh, ikat tangan kaki dia, sarung kepala dia. Sebab rejam ni kesudahan dia apa? Mati. So nak ubah asalkan mati je. Contoh, ikat tu semua, pum, tembak dia. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kalau rejam ni seksa bagi lama sikit. Ya, ada pendapat lain? Kalau tembak terus mati. Terus mati kan? Tu satu pendapat. Jadi muslimat irsyad yang lain, ada fatwa lain. Iktifah pada yang lain supaya tidak melakukan benda tu. Maksudnya bila siksa macam tu, yang lain tak akan berani buat lah. Okey. Yang lain tak ada? Tak berani ya? Takut saja. Ini semua geng play safe ni. Ya? Dah tetapkan. Okey, baik. Bab ni ada perbahasan para ulama. Masih still dalam perbahasan para ulama. Sebab ada ulama faham yang penting matlamat tu jangan diubah. Sebab matlamat tu still memberikan pengajaran. Cuma pelaksanaan tu mungkin boleh berubah. Ini satu pendapat lah. Tak semestinya majoriti ulama berpendapat macam tu. Kerana mereka faham konteks di zaman Nabi SAW, perbuatan itu adalah merupakan perbuatan yang paling sesuai untuk dibuat di zaman Rasulullah SAW. Ya. So ada yang berpendapat, contohnya sebab matlamat dia, kita nak rejam dia, lemparkan sesuatu pada dia.
So ada yang kiaskan, terutamanya dalam mazhab Hanafi dan sebahagian mazhab Maliki, dia kata kita boleh tembak dia seperti hukum umpama rejaman. Maksudnya tembak dia daripada jarak yang atas, soalan macam peluru tu dilontar kepada dia lah, bukan tembak dekat macam ni, boom macam tu, bukan. Naik tak tinggi, boom, tembak dia, mati. Oh, banyak sangat. Tembak dia, bila dia mati, habis. Tembakan tu diumpamakan seperti rejaman, sebab peluru tu macam batu lah. Alasan dia kata kerana Islam mengatakan bila kamu nak bunuh secara yang terbaik. Wa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza zabahtum fa ahsinu dhibhah. Bila kamu nak sembelih cara yang terbaik. Mana guna pisau yang tajam biar cepat mati. Nak bunuh pun jangan seksa, bunuh paling cepat biar dia mati. So ada pendapat kata macam tu. Ada pendapat kata tak boleh lah, kami tak beranilah nak cakap macam tu. Sebab bila disebut rejam, yang difahami rejam tu adalah dengan melempar batu, kan? Melempar batu kepada seseorang itu, ya. So ada dua pandangan lah dalam bab ni. Ada yang kata boleh sebab matlamat pengajaran dia sama, iaitu mati, ya. Ada yang kata tak boleh, walaupun kesudahan dia sama, mati itu pun dah cukup menjadi pengajaran, ya. Okey, baik. Macam Ustaz, kalau macam mencuri ni potong tangan kan. Macam sekarang orang mencuri masuk penjara kan. Kita juga mencuri ni salah satu rasuah juga tu mencuri kan Ustaz. Tapi macam disesuaikan dengan zaman, adakah itu jadi hukum penjara? Okey. Mencuri hukum dia potong tangan. Macam tadi rejam tu boleh difahami dengan ada ruang untuk diberikan tafsiran lah. Macam baling batu atau tembak hujan, tembak daripada jauh umpama seolah rejam. Tapi kalau potong tangan ni, dia tak boleh difahami dengan makna lain. Maknanya potong je lah, ya, potong tangan tu. Sebab tu tak ada ulama khilaf dalam bab potong tangan ni. Cuma yang ulama khilaf, lepas potong boleh sambung balik tak? Jahit balik. Sebab kan dah ada teknologi, lepas potong terus pergi kat emergency, doktor sambung balik tangan dia tu. Boleh. Bukan maksudnya dari segi kedoktoran. Dari segi kedoktoran, doktor boleh buat lah macam tu. Benda yang terputus, kalau kita masih bernyawa, doktor boleh sambungkan balik. Ya. Cuma ulama berbincang, kalau dah potong boleh ke disambung balik. Soal cara potong tu, itu tak ada khilaf di kalangan para ulama. Cuma pelaksanaan tu pun masih ulama bincang. Contoh ulama moden lah, contoh nak potong tangan dia, boleh tak sebelum potong tangan dia tu doktor bagi dia khayal, bagi ubat ngantuk apa ni, bawah tangan, zak potong tangan dia. Kan rasa sikit je lah, kan, tak adalah rasa banyak sangat. Sakit selepas habis ubat sebab yelah, hudud tu hak Allah lah. Potong tangan, Allah kata potong tangan, tapi Allah tak kata yang selain daripada tu, Allah tak cakap. Sebab ada ulama kata potong tangan ni bukan sekadar pengajaran kepada pencuri tu, tapi dia juga pengajaran kepada orang yang melihat hukuman itu, supaya saya tak berani dah lepas ni nak curi, kan. Bukanlah sebenarnya Islam nak sakitkan sangat pencuri tu, tapi nak bagi dia tengok tangan dia dah tak ada. Yang tu pun sudah cukup mencapai pengajaran dia. Sebab tu dalam Islam zaman dulu, lepas mereka potong tangan, diorang dah sediakan satu dipanggil Allah lupa dah istilah dia, satu besi yang dah dipanaskan. Lepas potong, dia akan terus tekapkan tu untuk menghentikan pendarahan dan sakit. Nak elak, nak kurangkan sakit. Bila pendarahan banyak, dia boleh mati.
kan? Jadi nak elakkan dia mati tu, maka ulama benarkan dia diberikan ubat rawatan untuk kurangkan pendarahan dan kurangkan sakit dia tu. Macam sekarang ni yang kita tengok bila laksanakan operasi tu, ambulans dah memang standby kan Ustaz kan? Contoh kan, sebab nak elakkan daripada dia mati, ya, nak elakkan misalnya. Sebab matlamat dia nak potong tangan. Bahkan ulama bincang, kalau dia yang curi tu orang tua, kalau potong tangan dia mati dah. Sebab apa? Kawan tu jantung pun ada, kencing manis pun ada, tapi duk curi juga. Yang tu pun ulama bincang, boleh ke tak boleh potong tangan dia. Sebab matlamat dia nak potong tangan, bukan nak bunuh dia. Tapi kalau dengan potong tu dia mati, Dia dah ajar dia. kan? Maknanya hukuman tu dah bawa kepada kesudahan yang lain. Yang tu pun ulama bincang, ya. Baik. Yang mana ada kemungkinan boleh membawa kepada mudarat yang lebih besar kepada dia. Itu pun adalah ulama bincang. Mungkin kena tengok kestabilan dia dulu apa semua, barulah sesuai untuk potong tangan dia. Yang tu pun ada perbahasan dia lah, ya. Okey. Dia nak potong jari ke tak nampak? Jadi bagaimana tangan? Dia kena potong rusuh penggalangan. Bukan jari. Penggalangan, ya. Di sinilah tak bolehlah potong sini. Di sini sajalah. Sebab di sini yang mengambil. Kalau tak ada ni dia tak boleh ambil lah. Dia pok pakai sini kan. Yang tu benda besar boleh lah, benda kecil tu. Okey, yang tu ada perbahasan lah, ya. Ada kata boleh sambung balik tangan tu, ada kata tak boleh sambung balik. Yang tu pun ada perbahasan di kalangan para ulama, ya. Sebelah je. Kalau dia curi lagi boleh sebelah. Potong sebelah. Ada yang kata boleh sambung balik. Sebab apa dia kata boleh sambung balik? Sebab dia kata sakit tu dah dirasai oleh pencuri, pengajaran dah didapat oleh orang yang tengok, so benda tu dah tercapai. So bila sambung balik dah tak berkait dengan hukum yang sebelumnya, ya. Tapi kalau sambung balik, dia boleh curi balik, potong balik. Potong lagi. So maknanya ada yang ulama kata tak boleh sambung dah, supaya dia duduk tengok tangan dia kudung. Itu perbahasan dia lah. Tapi ada ulama kata sebagai orang, kau dah kena potong, cabut balik, benda tu dia dah serik dah. Macam orang aksiden lah, putih kaki sambung balik. Kalau jenis tak insaf juga, potong kepala lah. Biasanya matlamat pengajaran tu dah tercapai, ya. Okey. Baik. Kenapa alasan ulama yang benarkan tu sambung balik? Sebab dia kata lagi satu, takut suasana masyarakat hari ni mereka suka menghina. Kadang-kadang orang potong tangan dia dah taubat dah, dia tak curi dah, tapi kita lah, oh dia ni jangan kawan dengan dia lah, boikot dia kaki, padahal dia dah taubat, kan? Itu persepsi manusia zaman dulu. Kalau orang potong tangan dia pun okey je. Persepsi masyarakat hari ni lah, ya. Okay, itu adalah jenis-jenis daripada hudud-hudud Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak boleh untuk seseorang itu menyentuhnya, mengubahnya sampai kiamat. Tak boleh. Ini hak Allah yang mutlak, ya. Itu yang dimaksudkan dengan tilka hududullah, ya. Okey, setelah Allah menghuraikan tentang hak-hak pusaka tadi adalah hak Allah yang telah Allah tetapkan, lalu Allah Ta'ala menyatakan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat melalui apa? Taat dalam memelihara hudud Allah tadi, segala yang disuruh, segala yang dilarang, dan segala yang telah ditetapkan kadarnya itu. Kat sini Allah Ta'ala sebut taat.
ketaatan. Ulama mengatakan bahawasanya ketaatan itu, apa makna taat? Ya, apakah yang dimaksudkan dengan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Kalau kita lihat, para ulama memberikan definisi tentang maksud orang yang taat kepada Allah itu. Yang pertama, taat itu adalah orang yang yakin dan membenarkan apa yang disuruh. Taat ni dia ada rukun dia. Yang pertama, dia yakin apa yang Allah suruh, dia yakin apa yang Allah larang, dia yakin kadar yang Allah tetapkan baginya itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dia tak rasa macam, kenapalah Allah tetapkan kami orang perempuan, kan? Dah lah kena tutup kepala, kena tutup banyak benda, kena tutup. Dia tak yakin benda tu ada kebaikan. Yang tu bukan hamba yang taat. Itu bukan hamba yang taat. Nombor dua, tunduk patuh. Maknanya buat, tidak ingkar, tidak menyelisihi. Tunduk dan patuh. Dan yang ketiga, redha. Redha dengan apa yang diperintahkan. Hati tu kena redha. Tak boleh rasa macam tak puas hati. Sebab tu dalam ayat Quran yang lain, surah An-Nisa, ke depan lagi lah, jauh lagi lah kita, yang mana Allah Ta'ala sebut thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Di dalam hati mereka tidak memiliki perasaan marah atau benci dengan apa yang telah engkau putuskan kepada mereka, wahai Muhammad, dan mereka redha dalam menyerah segala keputusan itu. So tak boleh lah kalau satu orang dia semayang tapi dalam hati dia tak redha, dia tak suka semayang tu, tapi dia buat lah sebab lagi takut orang kata dia tak semayang. Yang ni pun bukan hamba yang taat, kerana dia memiliki ciri-ciri sifat munafik. So yang taat tu tiga benda. Pertama, yakin apa yang disuruh oleh Allah. Kedua, laksanakan. Dan yang ketiga adalah redha. Itu dia masuk dalam ketaatan yang mutlak. Sebab ketaatan ni ada dua. Satu ketaatan yang mutlak, satu lagi ketaatan yang tidak mutlak. Ketaatan yang mutlak ini adalah ketaatan kepada siapa? Allah dan Rasul. Ketaatan yang tak mutlak ni ketaatan kepada ibu bapa, ketaatan kepada suami, ketaatan kepada pemimpin, ketaatan kepada ketua, majikan. Ini ketaatan yang tidak mutlak. Maksudnya bila tidak mutlak, dia tak semestinya kena memenuhi tiga rukun tadi. Tiga rukun tadi. Kalau dia buat nombor dua saja pun dah dikira dia sebagai taat. Contoh, suami suruh dia buat, dia tak yakin pendapat suami dia ni betul. Dia tak yakin, saya rasa salah ni, tak apalah buat pilah, malas nak gaduh. Taat lah tu. Tapi dengan syarat ketaatan tu dia tak mutlak, sebab jika dia tak bercanggah dengan syariat lah. Tak bercanggah dengan syariat. Contohnya, nak menikah anak, suami kata ambil yang ni lah, abang rasa ni bagus. Dalam hati kita, budak ni kita tak berkenan, tapi suami kata macam tu, kan? Jadi benda tu tak bercanggah dengan syarak. Kita tak ada pula nampak budak tu, cuma adalah benda yang ibu tu insting dia rasa macam something lah. Tapi yang si suami ni berkenan. Mungkin sama geng golf ke, tak tahulah kan.
Sama ke mancing ke. Yang kena dengan taste dia okey lah kot dia kata. Kan. Contoh macam tu lah kan. Paksa rela kan. So dia buat, maknanya dia dikira isteri yang taat lah. Ya, walaupun dalam hati dia mungkin dia tak redha, mungkin dia tak setuju. Sebab bukan semua yang ibu dan ayah kita suruh kita buat kita rasa benda tu betul. Kadang-kadang kita buat tu sebab nak jaga hati dia, padahal pendapat ibu dan ayah kita tu belum tentu betul. Tapi kita buat juga. Itu dipanggil orang yang taat juga. Tapi berdosa tak kalau dalam hati kita tak redha buat benda tu, kita tak suka? Tak berdosa, sebab dia bukan ketaatan yang mutlak. Tapi kalau benda tu kita boleh redha, lebih baiklah, dengan syarat benda tu pun baguslah, ya, dan tak bercanggah dengan syariat, ya. Okey. Siapa orang yang taat kepada Allah itu? Ini yang dibincangkan oleh para ulama yang menyebutkan tentang ciri-ciri sifat orang-orang yang mentaati Allah Subhanahu wa taala, yang disebut sebagai muti'ullah, ya, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan antara beberapa dalam konteks ayat yang kita bacakan ini, disebutkan orang yang taat kepada Allah itu adalah orang yang menjaga hudud Allah, batasan-batasan ketetapan Allah. Orang-orang yang menjaga batasan-batasan ketetapan Allah. Yang kita dah sebut dah tadilah, ya, iaitu benda yang Tuhan perintah, benda yang Tuhan larang, dan benda-benda yang telah Allah Ta'ala tetapkan batasan-batasan dan kadarnya. Dia tidak melanggarinya. Yang kedua disebut adalah orang yang bertakwa dan takut kepada Allah. Sebab dalam ayat Quran yang lain, bukan di dalam surah An-Nisa ni, Allah Ta'ala sebut wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi. Mereka yang taat itu adalah orang yang takut kepada Allah, wa yattaqhi, dan betul-betul menjaga perintah Allah. Takwa lah. Ini juga adalah orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Dan yang keempat, orang yang taat itu adalah orang yang menyegerakan suruhan Allah dan Rasul, mengatasi daripada keinginan nafsunya. Mengatasi keinginan nafsunya. Ini susah, ya. Maknanya orang yang sebenar-benarnya taat, bila bercanggah antara nafsu, keinginan nafsu dan perintah Tuhannya atau Rasulnya, maka dia mendahulukan suruhan Allah dan Rasul berbanding keinginannya. Yang ini susahlah, ya. Contoh, Allah perintahkan supaya misalnya dia dengar azan, kan, sembahyang, rasa macam ngantuk, tidur dulu lah. Ataupun rasa macam tak adalah mengantuk sangat, ngantuk sikit-sikit lah kan, nak rehat dulu. Jadi kalau dia utamakan perintah Allah, itu adalah hamba yang taat. Ataupun dia dalam kesibukan, ya, tapi ada perkara yang disuruh untuk dia berbakti kepada kedua orang tuanya, maka dia utamakan yang itu, ya, untuk memenuhi suruhan Allah Subhanahu wa taala dan seumpamanya lah, ya. Okey, kemudian kita lihat dekat sini janji Allah kepada hamba yang taat. Apa janji Allah kepada hamba yang taat? Allah menyebutkan, Allah masukkan dia ke dalam jannat, syurga-syurga. Allah Ta'ala tak sebut syurga saja, tapi Allah kata syurga-syurga, yang memberi maksud
bahwasanya mereka beroleh lebih daripada 2 kebun syurga. Mereka beroleh lebih daripada 2 kebun syurga, sebab dia plural jamak, ya. Sebab tu dalam surah Ar-Rahman Allah bagi tahu setiap ahli syurga dia akan beroleh sekurang-kurangnya 2 buah kebun. Wa min dunihima jannatan. Paling sikit setiap ahli syurga dia akan dapat 2 kebun syurga, 2 lot tanah dalam syurga. Itu paling minima. Bayangkan 1 lot kebun saja. Dalam Quran Allah kata wajannatin, bukan wajannatin. Dia bukan plural, singular. Wajannatin, 1 kebun. Arduha ka'ardis sama'i wal ard. Keluasannya luas langit dan bumi. Nak katakan syurga ni sangat luas. Sebab tu neraka, syurga Allah cerita keluasan dia. 1 kebun antara langit dan bumi, maknanya antara bumi dengan langit dunia lah, keluasan dia tu besar tu sebuah kebun. Kita ada paling minima 2 buah kebun, seolah-olah 2 biji bumi dan langit. Jenuh pusing lah. Besar lah, besar Nabi Adam 60 hasta. Bukan kecil macam ni. Kecil macam ni tak syok nak jalan lah. Besar. Penat pun penat kan? Jadi besar. Sebab tu dalam riwayat sebut 1 kebun syurga, Ibnu Abbas ke daripada siapa riwayat sahabat kata atau tabi'in, 1 kebun syurga saja kita dibawa bersiar oleh para malaikat 1000 tahun. Pusing habis. Penatlah jalan ni. Ni baru sekebun, kita ada 1 kebun lagi. 2000 lah. Hak jenis kaya ada 5 lot, 10 lot. Yang tu pun pusing, belum makan, belum bawa tengok je. Ni tour saja, tour je, jangan ambil lagi. Nanti kita ambil. Tengok je dulu pusing kan. Tu tak sabar tu. Bayangkan 1 kebun tu kita punya. Seolah cuba kita bayangkanlah, umpamalah, ni memang angan-angan je lah. Umpamakan 1 bumi ni dan ruang udara dia adalah kekayaan kita. Amerika kita punya, Rusia kita punya, Malaysia kita punya, semua negara kat bumi ni kita punya. Agak-agak siapa lagi kaya? Kita lah. Bukannya Presiden Amerika, China, tak, kita lah kaya sebab semua satu bumi ni kita punya. Tu bau sorak. Sebab tu saya pelik bila Allah cakap tentang syurga, kita tak nampak kekayaan syurga. Duk nampak jugalah kekayaan dunia ni. Bapalah sangat. Sebab tu orang yang kaya kat dunia ni, dia balik ke akhirat, dia tengok kekayaan yang lebih besar Allah janjikan di dalam syurga, dia menyesal. Dia menyesal, menyibukkan diri mencari kekayaan dunia, dia tinggalkan kekayaan akhirat yang lebih banyak, berganda-ganda, bahkan kekal. Dia tak hilang. Pasal apa tak hilang? Tak ada pusaka, pasal kita tak mati. Lepas tu tak payah berebut. Anak kita pun ada 1 kebun, kawan ni pun ada 1 kebun. Nak gaduh apa? Kalau kat dunia ni bergaduh. Satgi kawan ni dengki, satgi kawan tu dengki, satgi kawan ni santau, satgi kawan ni sihir. Jadi hidup pun tak tenang. Ya? Tapi itulah sebab benda syurga ni lambat lagi. Bila lambat tu, manusia ni sifat dia Allah kata yuhibbunal ajilah. Dia suka benda yang instant. Tak glamour Ustaz. Instant. Benda yang cepat. Sebab tu orang minat Maggi goreng. Benda cepat. 2 minit siap. Apa masak lama-lama, kita nak yang cepat. Kan? Semua nak cepat kan? Tak boleh nak sabar. Semua nak cepat. Nak kahwin nak cepat. Cerai pun cepat juga. Semua dia cepat kan? Jadi itu sifat manusia. Kalau dia baru, tak percaya tengok orang masuk pelaburan, dia baru melabur, dia tanya dah, bila untung dapat? Lah, cik baru daftar, nantilah dulu. Dia tanya lah.
Itu sifat manusia. Dia greedy. Orang kampung kata greedy. Apa dia? Greedy? Tamak lah kan? Tamak. Sifat tamak manusia tu. Tak tidur. Sebab Allah kata tidur itu memutus. Nabi kata tidur itu ulama kata tidur itu memutuskan daripada kenikmatan syurga. Sebab tu Allah buang tidur daripada ahli syurga, dan mengantuk Allah cabut daripada ahli syurga. Jadi kita takkan mengantuk, takkan tidur. Sebab kalau kita tidur, kita tak dapat menikmati nikmat yang ada dalam syurga. Bahkan kenikmatan itu pun menyebabkan kita takkan tidur. Alah, macam kita lah naik bas lama-lama penat. Bila driver bas berhenti dekat buka RNR, apa tu yang dekat Sepang tu, apa nama dia, outlet, apa dia nama dia, Miswi tu kan, celik mata. Tak mengantuk lah sebab kita berkenan tempat tu. Yang mengantuk pun jadi hilang mengantuk. Masuk satu kedai, tadi bukan you mengantuk ke? Tu tadi. Sekarang dah tak mengantuk dah. Yang mengantuk suami dia. Ngantuk lah, tak boleh. Dia tengok nombor-nombor harga tu, dia mengantuk. Baik. So Allah Ta'ala beri kepadanya kebun-kebun dalam syurga, ya. Dan Allah describe, Allah huraikan sifat kebun itu tajri min tahtiha. Kalau kita tengok dalam Quran, ada dua lafaz Allah sebut, min tahtiha, satu lagi tak ada min, tajri tahtaha. Apa beza dia? Ada beza. Ulama tafsir kata kalau tajri min, dari bawahnya, tajri min, daripada bawahnya, maknanya tanah dalam syurga ni, di bawahnya kita nampak air yang mengalir, seumpama kita memijak kaca. Tapi dia bukan kaca, dia tanah, tapi tanah tu berwarna perak, keputihan. Kita boleh nampak air-air, apa yang ada dalam tanah dalam syurga tu, kita boleh nampak nikmat-nikmat yang ada di dalam dia. Kita jalan sambil kita nampak bawah tu ada air arak, tepi ni air susu, jalan lagi sebelah ni pula air madu. So kita boleh nampak dia mengalir. Bukan itu saja, bahkan makanan, perhiasan atau apa saja yang ada di dalam bawah tanah dalam syurga tu, kita dapat melihat keindahannya. Nak katakan syurga ni, keindahannya bukan di hadapan, di atasnya juga, tapi di bawahnya. Kalau kita jalan atas bumi, ada nampak bawah bumi? Jalan, nampak tanah je lah, nampak rumput. Ketek kucing kan. Chewing gum, kan, ayak liok, orang ludah kan, yang tu lah kita nampak. Dan kalau kita nampak pun dalam bumi pun tak cantik dalam bumi ni, melainkan kita pergi tengok dalam laut lah kan. Itu lain lah, tempat karang-karang tu cantik lah. Kalau dalam ayat yang sebut tajri tahtaha, dia tak ada min, maknanya dia berpijak di atas air. Tahtaha al-anhar, maknanya dia air yang ada dalam syurga, air sungai yang ada dalam syurga tu tidak memudaratkan ahli syurga yang memijak atasnya. Kita pijak, dia tak basahkan kita macam kita pijak lantai. Dia macam seorang cermin, tapi dia air. Kita boleh pijak berjalan atas air-air itu. Ini bukan karamah lagi dah, itu nikmat Allah bagi. Ya, air tu tak membahayakan kita, air tu tak memudaratkan kita. Kita nak apa-apa, air tu naik, dia turun balik. Saya tengok yang apa tu, tempat pesta ayak tu yang dia ada fountain tu kan, yang dia menari lah ayak tu kan. Yang tu kita tengok pun terpegun lah. Naik macam ni, dia pusing macam ni, kita ambil gambar.
syurga lagi hebat daripada itu. Air tu boleh menari, nak pusing macam ni ke apa ke, dia tak, bukan dia pakai elektrik ke mesin, tak, dia sendiri dia. Sebab tu ada dalam ayat Quran Allah sebut wa yusqauna fiha ka'san. Ada ayat Quran Allah sebut yashrabu min ka'sin. Ada orang minum daripada gelas, minum. Ada orang Allah kata ahli syurga yusqauna minha, dia ngangang mulut, air tu keluar jalan masuk dalam mulut dia, tak ada pipe, tak ada straw. Saya dah agak lah, air tu naik macam berjalan ikut dia punya laluan, tak jatuh, masuk mulut dengan kadar yang kita nak minum. Sagi nak ayak lain dia tukar pula, pergi masuk ayak jus lain pula, minumlah. Tak ada kok bimbang kan, sagi nak jumpa abang ni kan, tudung basah ni tak ada. Yang tu di luar kemampuan akal untuk kita memahami dia, ya. Itu disebutkan tajri min tahtiha al-anhar. Baik, khalidina fiha, ganjaran seterusnya Allah bagi kepada orang yang taat pada Allah. Pertama, masuk di dalam syurga Allah. Pertama, kelebihan dia apa dia? Masuk dalam syurga Allah. Yang kedua, kelebihan dia apa? Adalah diberikan nikmat-nikmat, minuman dan tanaman yang ada di dalam syurga. Ketiga, yang Allah berikan kepadanya apa dia? Kekal dalam syurga, khalidina fiha. Apa yang kekal itu? Kekalnya usia mereka, kekalnya nikmat di dalam syurga itu, dan kekalnya mereka dalam keadaan tidak rosak setiap apa yang mereka nikmati. Itu maksud kekal. Khalidina fiha bukan sekadar mereka kekal di dalam syurga itu sahaja, tetapi juga semua nikmat yang mereka nikmati itu juga kekal. Okey, kalau kita lihat dekat ayat sini ada 2 poin tadabbur yang boleh kita ambil. Pertama, masuk syurga. Yang kedua, nikmat dalam syurga. Yang ketiga, kekal dalam syurga. Masuk dalam syurga itu dengan rahmat Allah. Yudkhilhu, masuk ke dalam syurga tu dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Bukan dengan amalan. Sebab itu dalam ayat Quran yang lain Allah berfirman yudkhilu may yasha'u fi rahmatih. Allah masukkan hambanya ke dalam syurga dengan rahmatnya. Masuk dalam syurga dengan rahmat Allah. Adapun nikmat syurga, air di dalamnya, itu kerana amalan. Sebab tu nanti ahli syurga ni bila dia duduk, kawan ni nak minum pakai gelas emas 991, seorang lagi bawa gelas 999. Awak hamnya mai. Tengok amalan lah. Tu. Seorang datang bawa gelang, rantai 3 kilo. Kita lihat ni, tak apalah besar kan, 3 kilo tu apa sangat. Seorang lagi datang bawa 100 gram je. Kenapa rantai kecil? Dulu saya amalan kurang, nampak macam mana kan. Kawan ni amalan dia banyak, dia dapatlah lebih. So apa nikmat yang kita dapat dalam syurga? Allah ganjar berdasarkan amalan kita kat dunia. Tapi nak masuk syurga tu mesti dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Tapi nak dapat mengecapi setiap nikmat dalam syurga tu berdasarkan amalan. Syurga tingkat mana, grade berapa yang kita ni. Sebab tu ada ahli syurga yang masuk syurga dia menyesal. Dia kata kalau dulu saya buat amalan ni saya dah dapat dah. Macam mana kamu dapat? Tapi dia orang tak riak lah, tak ada lah hina kau, tak ada lah. Ahli syurga tak macam tu. Tapi diri dia rasa macam tu. Iri hati tak ada. Sebab dalam hadis Nabi kata semua ahli syurga Allah jadikan satu hati. Maknanya tak ada hasad, tak ada dendam, cuma menyesal tu ada.
Ada. Ish, kalaulah dulu saya buat macam ni, saya akan dapat macam ni. Tapi dia tak iri hati. Ya. Yang ketiga, kekal dalam syurga, khalidina fiha. Kekal dalam syurga itu adalah dengan redha Allah. Kita tak boleh kekal dalam syurga dengan amalan kita. Sebab amalan kita ada had. Lepas kita guna amalan kita, Allah bagi nikmat sebagai imbalan, habis amalan, keluar balik. Sebab duit dah habis. Duit tu amalan kita lah. Macam kita duk belanja, beli, nama-nama habis, keluarlah. Tapi Allah tak keluarkan ahli syurga. Sebab bila mereka masuk dalam syurga, Allah berfirman, inna sanurdik. Dalam hadis kursi disebut, Allah berfirman, uhilla lakum ridwani fala uskhatu lakum min ba'di abada. Lepas ahli syurga masuk syurga, Allah bagi nikmat pada mereka. Allah tanya, kamu redha tak? Redha. Allah kata, mulai hari ini kamu kekal dalam syurga dengan redhaku, kamu takkan dimurkaiku selama-lamanya. Kita buat apa-apa pun dalam syurga, kita takkan buat benda yang Tuhan murka, dan Allah takkan murka kat kita. Itulah kehidupan yang paling indah. Sebab kita kat dunia ni macam mana pun mesti pernah kita buat benda yang mak kita kecil hati. Suami kecil hati, isteri kecil hati. Tak ada lah satu manusia yang buat orang tak kecil hati. Tak ada. Hatta Nabi SAW buat pun isteri dia kecil hati. Sebab nak lari bila kecil hati ni susah lah. Susah. Adalah isteri Nabi tak berkenan kan. Adalah mereka kecil hati juga. Mereka pun manusia. Nabi tak kecil hati kan, mereka kecil hati. Ya. Tapi hidup di dalam syurga ni tak ada siapa akan disakiti hati dia, kerana semuanya di atas redha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru Allah Taala sebut al-fawzul azim. Mereka itulah orang yang benar-benar mendapat kejayaan yang besar. Maknanya orang-orang yang benar-benar berjaya. Orang yang benar-benar berjaya. Siapakah orang yang memperolehi kejayaan seperti mana yang digambarkan di dalam Al-Quranul Karim? Ya, kita nak lihat apakah pengertian orang-orang yang berjaya menurut Al-Quranul Karim. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menghuraikan kepada kita orang-orang yang berjaya atau orang-orang yang beroleh kejayaan. Yang pertama, orang yang taat kepada Allah dan Rasul. Kita dah bincang dah tadi apa takrifan taat. Ya. Yang kedua, orang yang beroleh kejayaan itu adalah orang yang sadiqin, orang yang jujur, bercakap benar dan membenarkan keimanan dia. Maknanya dia bukan sekadar bercakap, tapi dia buktikan dengan amalan. Itu sifat yang ketiga. Yang ketiga ciri-ciri sifat orang yang beroleh kejayaan itu yang disebutkan dalam Quran adalah orang yang beriman. Orang beriman yang sentiasa mencari redha Allah SWT. Ini Allah disebut dalam surah At-Taubah ayat 72. Ya. Kemudian orang-orang yang berjaya lagi adalah orang-orang yang as-sabiqun, orang yang berlumba-lumba berbuat kebaikan. Yang seterusnya adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maksudnya orang yang menyumbang, baik dengan ilmu, dengan tenaga, dengan harta, dengan masa di jalan Allah. Itu adalah orang yang beroleh kejayaan yang besar di sisi Allah. Yang seterusnya adalah orang yang berjaya meninggalkan maksiat dan menjauhi perbuatan dosa dari mengulanginya. Ini juga Allah sebut dalam surah Ghafir pada ayat ke-9.
orang yang beroleh kejayaan di sisi Allah. Yang seterusnya, orang yang melazimi melakukan amalan soleh atau amalan-amalan sunnah. Ini juga orang yang beroleh kejayaan yang besar yang Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Jathiyah ayat yang ke-30. Kemudian antara lain adalah orang yang beroleh kejayaan itu adalah orang yang mengikut petunjuk Al-Quran dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, orang yang beroleh kejayaan adalah orang yang mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah orang lain daripada kejahatan, mencegah mungkar. Yang seterusnya dalam surah Al-A'raf ayat 157, orang yang beroleh kejayaan itu, kata Allah, adalah orang yang memelihara yang halal dan menjauhi perkara-perkara yang haram dan syubhat. Itu dalam surah Al-A'raf Allah Ta'ala ada sebut, ya. Kemudian termasuk orang-orang yang beroleh kejayaan adalah orang yang bersedekah kepada kerabat, orang fakir miskin dan ibnu sabil. Maksudnya kerabatnya ni anak yatim lah. Kerabatnya di kalangan anak yatim, kerabatnya di kalangan miskin, ataupun kalau tak ada kerabatnya selain daripada kerabatnya orang luar lah, ya. Itu adalah antara orang yang beroleh kejayaan. Yang seterusnya adalah orang yang bertakwa kepada Allah dengan sekadar yang dia termampu dan menjauhi sifat bakhil. Ini saya gabungkan sekali lah, disebut dalam surah Al-Hasyru, orang yang tidak bakhil atau orang yang pemurah adalah orang yang beroleh kejayaan. Surah Al-Hasyru ayat 9, dan orang bertakwa adalah pada surah Taghabun ayat 16. Ini semua adalah ciri-ciri orang-orang di sisi Allah. Mereka tu orang yang beroleh kejayaan, ya. Tapi kemuncak kepada kejayaan itu adalah apabila mereka berjaya masuk ke dalam syurga Allah dan dihindarkan daripada api neraka Allah. Okey, kemudian kita tengok pula ayat ke-14. Allah Ta'ala menghuraikan kepada kita, wa may ya'sillah. Adapun orang-orang yang melakukan maksiat kepada Allah, maknanya yang mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, apa yang dimaksudkan oleh para ulama tentang maksiat, ya? Apa yang dimaksudkan dengan pengertian maksiat, ya? Maksiat ini adalah pertama orang-orang yang tidak membenarkan dengan hati. Maknanya dia tak percaya, dia tak yakin, dia ragu-ragu dengan apa yang Tuhan perintah atau apa yang Allah Ta'ala dan Rasul suruh kepada dia. Kalau dia mendustakan, dia kafir lah. Sebab tu ada orang kafir yang buat maksiat, ada orang Islam yang buat maksiat. Dia merangkumi salah satu daripada tiga tadi. Pertama, dia tidak meyakini dan membenarkan dengan hati. Kedua, dia mengingkari dengan perbuatan, maknanya dia tak buat lah, dia meninggalkannya, tidak mengerjakannya. Dan yang ketiga adalah dia tidak meredainya di dalam hati, atau dia membenci apa yang diperintahkan. Itu juga termasuk maksiat bagi hati. Sebab tu kalau kita tengok pembahagian maksiat ni banyaklah. Dia ada maksiat bagi hati, dia ada maksiat bagi perkataan, dan dia juga ada maksiat bagi perbuatan, ya.
Dan ulama membahagikan maksiat itu yang kita sebut tadilah, maksiat qalbiyah, maksiat badaniyah, dan juga maksiat qauliyah, perkataan kan. Ada 3 tu tadi. Ada ulama bahagikan 2, maksiat yang zahir, maksiat yang batin. Yang zahir ni apa yang nampak daripada ucapannya dan juga pendengarannya ataupun daripada perbuatannya. Tapi yang lebih ditakuti adalah maksiat batin. Sebab dalam Quran Allah sebut wadharu zahiral ithmi wa batinah. Kata Allah, jauh dan tinggalkanlah dosa yang zahir dan yang batin. Yang batin ni kita boleh tinggal sebab kita boleh rasa benda tu salah. Dan kalau kita tak rasa salah pun orang boleh tegur. Kalau yang batin ni, harapkan dia lah rasa bersalah. Kalau orang tu tak rasa bersalah, orang lain tak boleh tegur sebab orang lain tak tahu apa dalaman isi hati dia. Antara contoh maksiat yang batin, maksiat dalaman ni ada banyak lah. Ujub, orang tak nampak. Riya, orang tak nampak. Takabur, orang tak nampak. Kalau macam sum'ah tu dia cakap, orang boleh tahu lagi, kan? Termasuk juga merasa aman, tak rasa takut, merasa seronok bila buat maksiat, bangga, tak rasa malu. Itu pun maksiat hati juga, ya. Hasad, ya. Apa lagi, banyaklah. Ghurur, kan, rasa hebat, rasa terpedaya dengan kelebihan amalan dia yang banyak, ya. Ini semua. Sebab itulah dalam hadis Nabi SAW bersabda, thalathun muhlikat. Ada 3 perkara yang menghancurkan iman kamu. Dia tak perlu banyak-banyak, 3 ni pun dah cukup dah. Pertama Nabi kata apa? Syuhun muta'. Apabila orang itu tunduk kepada sifat syuh, sifat tamak. Dia tunduk je kepada sifat tamak, hancurlah dia, ya. Tamak kepada kebaikan tak apa, ni tamak kepada bukan kebaikan lah, ya. Tamak pada kuasa, tamak pada harta, tamak kepada wanita, tamak kepada semua benda-benda yang bersifat duniawi. Yang kedua, wahawa muttaba'. Bila dia tunduk kepada hawa nafsu, hancurlah dia. Apa nafsu nak, semua dipenuhi, semua dituruti, binasalah dia. Yang ketiga, wa'ijab binafsih. Dia merasa ujub dengan diri dia, rasa ada nilai kelebihan pada diri dia berbanding atas orang lain. 3 ni pun dah cukup. Kalau nak ikutkan banyaklah lagi, kan, tapi tak perlu banyak. 3 ni pun dah merosakkan diri seseorang tersebut, ya. Baik. Sebab tu Allah kata, Allah larang 2 perkara dalam ayat 14. Pertama, bermaksiat kepada Allah. Kita dah huraikan tadi makna maksiat. Dia membenci dengan suruhan walaupun dia buat, atau dia tak membenarkan suruhan sebab tu dia tak buat, atau dia tinggal apa yang disuruh walaupun dia tak benci, walaupun dia percaya, yang tu pun maksiat juga. Okey, itu yang pertama. Nombor 2, Allah ancam kepada siapa? Untuk dimasukkan dalam neraka, yang langgar hudud Allah tadi tu, yang kita sebut 3 tadi tu. Semua yang disuruh, semua yang dilarang, dan semua yang telah ditetapkan kadar-kadar daripada hak Allah tadi. Ancaman neraka Allah kepada 2 golongan ini. Sebenarnya banyak lagi lah ancaman tu, tapi sebab ayat ni cerita dalam konteks harta pusaka, maka Allah Ta'ala kata siapa yang melanggar, tak ikut kadar yang ditetapkan dalam harta pusaka itu, dia dikira orang yang bermaksiat. So ancaman Allah kepadanya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Tapi yang menariknya, neraka Allah tak guna plural, naran, satu api. Syurga tadi Allah kata jannat, banyak kebun.
Neraka naran, satu api. Allah tak guna perkataan banyak api, ya, tapi Allah merujuk kepada satu api, ya, naran. Ini menunjukkan apa pengajaran yang boleh kita ambil, bahwasanya Allah tidak membalasi kejahatan seseorang itu dan tidak menggandakan siksaan ke atasnya, melainkan setimpal dengan kejahatannya itu. Sebab tu kan dalam ayat Quran Allah kata, siapa buat satu kebaikan Allah gandakan 10, siapa buat satu kejahatan Allah tidak balas melainkan sepertinya sahaja. Sebab tu dalam syurga tadi tu, kebaikan tadi Allah sebut Allah bagi dia lebih daripada 3 kebun syurga atau 3. Tapi untuk satu kejahatan Allah tak gandakan melainkan setimpal dengan dosa yang dia buat. Di sini menunjukkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keadilan Allah taala di dalam mengadili dan menghukumi hamba-hambanya, ya, dalam mengadili dan menghukumi hamba-hambanya. Cuma Allah Ta'ala sebut khalidan fiha, mereka kekal dalam neraka itu. Masuk neraka adalah kerana perbuatan maksiat dan dosa. Kekal dalam neraka itu terbahagi kepada 2. Ahli neraka ni terbahagi kepada 2 golongan. Yang pertama disebut golongan mu'abbadun, yang kedua disebut golongan mukhalladun. Mu'abbadun ni mereka yang kekal dalam neraka selama-lamanya, takkan keluar, forever and ever. Yang dalam sebahagian ayat lain Allah berfirman khalidina fiha abada, selama-lamanya. Golongan yang kedua ni mukhallad, dia duduk lama sampai ahli neraka menyangkakan dia kekal, rupanya keluar balik. Ini golongan mukhallad. Yang kekal terus dalam neraka ni orang kafir lah. Orang kafir, orang musyrik ni kekal terus dalam neraka. Adapun golongan mukhallad, mereka ni di kalangan orang-orang Islam, di kalangan orang-orang beriman, ya, tetapi mereka hanya beriman tanpa amal. Maksudnya mereka beriman tanpa ada amal, ya, munafik kekal lah. Sebab Allah kata dalam Quran innallaha jami'ul munafiqin wal kafirin, Allah himpunkan orang munafik bersama dengan orang kafir, mereka kekal bersama-sama dalam neraka. Maksudnya munafik dari segi akidah lah, kalau munafik dari segi akhlak tu tak kekal lah. Tu dia masuk, nanti dia keluar balik, ya. Ini antara yang sementara dalam neraka, tapi tempohnya lama, panjang, sehingga mereka digelar mukhallad, orang yang hampir kekal. So apa dalam hadis Nabi SAW menyebutkan perbezaan mereka ni, azab mereka berbeza. Kalau orang kafir yang mu'abbad, dalam ayat Quran yang lain Allah sebut la yamutu fiha wala yahya, mereka tak mati tak hidup, kena siksa mati je hidup balik. Kalau orang Islam tadi yang kena siksa, ulama ada 2 pendapat. Satu kata Allah siksa dia bagi dia tak mati, sampailah dosa dia habis, Allah matikan dia. Bila dah mati Allah tak hidupkan dah, dibiarkan, kemudian baru dikeluarkan dia daripada syurga dalam daripada neraka dalam keadaan dia adalah arang, abu. Dalam hadis sebut fahman, dia keluar daripada neraka tu abu, arang lah, rentung lah. Lepas tu Allah bawa dia, masukkan dia di dalam air sungai kehidupan di dalam syurga, hidup balik.
Nabi kata seperti apa tu, macam kita tanam benih, pokok yang keluar macam baru tumbuh, baru keluar. Ya. Umpama dia macam tu. Dia hidup balik, dia dapat jasad yang baru, fikiran yang baru, semua baru. Ya. Lepas tu baru dia dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Yang muhalladzun tu istilah dia duduk lama seolah-olah dia kekal kan. Yang kalau kategori yang sekejap je tu ada kategori sekejap. Macam ni Ustaz kata lama kan. Lama seolah-olah dia tak dikeluarkan. Tapi yang dalam sekejap tu ada istilah dia. Dia nak kata sekejap tu pun benda tu pun subjektif. Sekejap tu pun tak adalah baru masuk tu yang keluar kan. Banyak dia masuk, kalau masa tu dia layak dapat syafaat, dia keluarlah. Depend on kepada sejauh mana dia beroleh syafaat itu. Kalau dia boleh syafaat tu cepatlah dia keluar. Kalau lambat, lamalah dia duduk dalam neraka tu. Ada dua istilah je lah, muhalladzun dengan muhalladzun saja. Yang masuk sekejap tu, itu golongan yang masuk dalam neraka, tapi dia tak panggil mukhallad sebab dia bergantung kepada syafaat. Sama ada syafaat Nabi SAW atau syafaat ahli syafaat yang lain lah. Tapi yang mukhallad ni yang kena reject syafaat tu, dah apply Allah tolak, ni reject. Orang ni dia mesti kena duduk juga dulu, tak boleh. Bukanlah maksudnya reject terus, maknanya Allah tak izinkan dia secara langsung dapat syafaat tu terus keluar. Dia kena duduk dulu. Yang Nabi cakap, Nabi batang berulang kali pergi neraka bawa keluar. Ada umatnya yang imannya hanyalah separuh dinar, kecil sangat iman dia. Itu bawa keluar. Ini golongan mukhallad. Ya. Ada je orang yang masuk Islam ni sekadar nak mengucap, tapi dia tak nak follow apa yang Islam buat. Ada je, dia nak hidup bebas, just as a Muslim. Ada. Tapi itulah kesan dia, itulah nak kena tanggung tu. Berat lah. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut walahu azabun muhin, dan mereka di dalam neraka itu mendapat azab yang menghinakan mereka. Maksudnya yang disebutkan di dalam neraka itu terdapat penghinaan. Antara bentuk penghinaan yang pertama, mereka dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan yang dihinakan. Ini banyaklah disebut dalam hadis. Ada yang ditolak, ada yang dilempar melalui wajahnya, ada yang diseret, yushabuna fi nari jahannam, diseret. Ada dalam surah Ar-Rahman yang disebut fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, ditarik ubun-ubun dan kaki dia. Tu masuk dalam neraka pun dalam keadaan yang hina. Yang kedua, penghinaan yang diberikan pada mereka adalah panggilan. Bila mereka duduk dalam neraka, malaikat penjaga neraka akan panggil mereka dengan seburuk-buruk nama yang tidak pernah mereka dapatkan di dunia dulu. Seburuk-buruk nama. Nak cakap pun tak berani nak cakap. Perkataan yang keji lah. Bukannya malaikat panggil tuan, tak ada. At least banduan, kalau duduk dalam penjara pun, pegawai penjara akan panggil encik keluar. Dia panggil encik, ni tak ada encik dah. Tak tahu gelaran apa kena pun tak tahulah kan. Yang ketiga, penghinaan kepada mereka adalah hidup dalam keadaan saling laknat melaknati sesama ahli neraka. Maksudnya sesama ahli neraka, Allah sebut dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala kata dalam ayat Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-A'raf, kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Mereka hidup antara sesama mereka saling laknat. Kawan ni laknat kawan ni,
sebab dia punya pasal kau ni geram, laknat dia balik. Maksudnya hidup dalam neraka tu adalah kena panggil gelaran tak baik, bergaduh sesama mereka, ya. Kemudian penghinaan dari sudut mereka mendapat azab-azab yang keras atau azab-azab yang buruk, seperti diberi minum air nanah, air najis, air darah. Jadi tak ada kemuliaan lah bagi mereka, air yang menggelegak. Dan yang terakhir, penghinaan kepada mereka itu yang diberikan adalah ditertawakan oleh ahli syurga. Setiap hari Allah bagi ahli neraka ni kena ejek dengan ahli syurga. Kita rasa macam macam tak bagus je. Tak, bukan soal tak bagus, tapi itu sebagai penghinaan Allah kepada ahli neraka tu. Kan kita baca surah Mutaffifin kan, Allah kata apa? Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu. Dalam ayat yang lain, fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Allah kata fal yawm, pada hari kiamat nanti, fal yawm alladzina amanu, orang beriman, minal kuffari, terhadap orang kafir, yadhakun, dia gelak. Hang kena azab belum? Dah. Gelak. Padan muka. Sambil ahli syurga tu buat apa? Alal araiki yanzurun, baring atas katil dalam syurga. Allah buka hijab sekejap, tengok. Kena azab, gelak. Bukan takat gelak je. Dan surah Mutaffifin tu Allah cakap lagi, hal thuwibal kufar. Dia tanya pula kepada ahli neraka tu, kamu dah kena azab yang setimpal ke? Ada lagi, lagi kena teruk lagi. Di atas kejahatan yang kamu buat. Kenapa Allah benarkan macam tu? Sebab Allah bukan nak ahli neraka tu kena siksa saja, Allah nak bagi mereka menyesal. Tapi penyesalan yang dah tak boleh nak diubah. Tak boleh lah, ya, dah tak boleh diubah dah. Okey, baik. Okey, wallahu alam. Kita berhenti sampai situ. Nanti kita sambung ayat yang ke-15 dan ayat yang berikutnya. Macam mana? Afdalnya, keutamaannya di sinilah. Sebab di mana tempat kita mendapat pendapatan tu. Boleh lah, tapi tak afdal. Ada ulama larang. Selagi mana dekat negara kita ada orang miskin, tak boleh kita bawa keluar. Kecuali kita kena pastikan semua orang miskin kat Malaysia ni tak dah dapat, boleh lah. Kalau tak, kita kena jawab tu. Kalau dia orang sini, dia kira orang sini lah. Dia bukan kira tempat dia duduk, dia kira asal orang tu. Okey, kita buat sikit doa selamat untuk Qurratul Ain binti Misbah dan Haji Ahmad Afandi bin Muhammad Alias, Haji Misbah bin Ahmad kat situ dia Ahmad, Hajayanti Mala binti Fathah, ya. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kesembuhan buat mereka semua. Dan moga Allah selamatkan urusan untuk Qurratul Ain pergi keluar negara, kan? Okay, insyaAllah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا طيبين حمدا مستغفرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أنت رب الناس اللهم أنت الشافي وأنت الكافي وأنت المعافي وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا جميعا. اللهم اشفهم بشفاء عاجل غير آجل شفاء لا يغادر سقما. اللهم ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض فأنزل شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على تلك الوجع برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله ورب السماوات السبع ورب العرش الكريم. اللهم يا أرحم الراحمين اللهم عافهم في بدنهم اللهم عافهم في سمعهم اللهم عافهم في بصرهم اللهم عافهم وعافنا من كل وباء ومن كل داء ومن كل الأسقام ومن كل من البلايا ومصائب الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أنت ميسر الأمور. اللهم أنت سهل لها أمورها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت وربنا سهلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Ya Allah ya Tuhan kami memohon akan syifa dan penawar darimu. Kami memohon keafiatan dan kesembuhan darimu. Ya Allah ya Tuhan kami, Dikaulah yang memberikan kesembuhan dan Dikaulah yang menurunkan penyakit dan Dikaulah yang memberikan penawar. Berilah penawar dan kesembuhan dan keafiatan kepada saudara-saudara kami yang diuji dengan kesakitan dan penyakit, ya Allah, agar disembuhkan mereka dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan lagi sebarang sisa kesakitan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, permudahkanlah urusan saudari kami, ya Allah. Lancarkanlah segala perjalanan dan urusan yang telah dirancangkan olehnya, ya Allah. Permudahkanlah kehidupannya dan berikanlah penjagaan dan perlindungan dan keselamatanmu buat dirinya, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, peliharakanlah agamanya dan juga amalannya dan seluruh ahli keluarga yang ditinggalkannya. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.